Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saban hari tak henti-henti, ada macai, ada walaun, ada juga penyokong Perikatan Nasional menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dengan pelbagai perkataan yang kononnya boleh memenangkan mereka, terutamanya PRK Kemaman. Namun demikian, tahukah anda bahawa Anwar Ibrahim telah pun membuat pencapaian luar biasa sehingga baru genap setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun hampir-hampir menjadi Perdana Menteri yang paling tersohor di Malaysia. Baru 1 tahun, bayangkan kalau 5 tahun. Hari ini disahkan bahawa sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selama setahun ini, Malaysia telah pun berjaya meraih komitmen pelaburan sebanyak 347 bilion sepanjang misi pelaburan. Bayangkan saudara, nilai ini 347 bilion sepanjang misi pelaburan. Bukankah ini satu perkara yang patut anda banggakan? Kalau anda kata Anwar Ibrahim gagal, adakah kejayaan ini boleh disebut gagal? Bagaimana anda mau menafikannya? Sedangkan ini berkaitan nombor. Bolehlah kata kalau itu bukan nombor, boleh kelentong, tapi ini nombor. Anwar Ibrahim berjaya meraih pelaburan sebanyak 347 bilion. Pastinya jumlah yang besar ini mampu memberikan impak besar, terutamanya kepada kemakmuran dan kekayaan negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia meraih komitmen pelaburan dengan nilai 347 bilion sepanjang lawatan rasmi serta misi perdagangan dan pelaburan yang diadakan di luar negara. Perdana Menteri berkata, pelaburan tersebut diraih di China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Komitmen pelaburan ini agak tinggi dan amat memberangsangkan sama ada hasil lawatan, dan hasil usaha agensi-agensi kerajaan, termasuk Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, katanya ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di persidangan Dewan Rakyat atau Dewan Negara pada Rabu. Beliau berkata kerajaan telah meluluskan pelaburan bernilai RM132.6 bilion, iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini bagi separuh penggal 2023. Yang utama ialah jaminan berkembangnya keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga dengan mencatatkan pertumbuhan 3.3% berbanding 2.9% pada suku kedua 2023. Ekonomi kita berkembang 3.9% bagi 9 tahun, bagi 9 bulan, yaitu 2023, selari dengan unjuran KDNK 2023 sekitar 4%, katanya lagi. Anwar juga berkata kerajaan telah pun meredakan tekanan inflasi. Bermula dengan kadar 4% semasa kerajaan mengambil alih, kini setakat Oktober 2023, kadar inflasi hanya 1.8%, terendah di rantau ini dan lebih baik berbanding kebanyakan negara maju, kata Anwar. Jadi kalau selama ini ada macai, ada walaun yang cuba mempertikaikan kehebatan Anwar Ibrahim ini, bayangkan Anwar Ibrahim ketika dia mengambil alih kerajaan ini daripada kerajaan sebelumnya, nilai inflasi Malaysia ialah sekitar 4%. Tetapi ketika ini kadar inflasi telah pun menurun sehingga 1.8%. Jadi dari celah mana anda kata Anwar Ibrahim tidak berjaya dan di celah mana dia gagal? Anda beritahu sendiri. Anwar juga berkata tahap pengangguran juga berjaya diturunkan diturunkan kepada 3.4% setakat September 2023, iaitu terendah hampir menyamai kadar sebelum COVID-19, yaitu 3.3%. Walaupun baru setahun kita laksanakan dasar serta pendekatan yang jelas dan tegas
yang tidak dilaksanakan sebelum ini, malah ada langkah belanjawan madani kedua yang telah pun dilaksanakan katanya. Beliau berkata ketegasan kerajaan dalam tata kelola tidak boleh dipertikaikan. Apabila rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal diluluskan di Dewan Rakyat, semua usaha di bawah belanjawan madani kedua akan menyusul setiap keutamaan ekonomi madani yang dicerakinkan kepada 3 tumpuan utama, iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan, dan peningkatan darjat hidup rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ini bukti Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang terunggul untuk Malaysia pada waktu ini. Ini baru 9 bulan, baru 1 tahun. Bayangkan 5 tahun lagi. Kita patut meneruskan sokongan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita dan kerajaan madani ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada orang makin biadab dan boleh dikatakan makin kurang ajar dengan tindakan mereka terhadap Anwar Ibrahim. Kalau beberapa hari yang lepas kita digemparkan dengan penahanan seorang lelaki di Kota Bahru berkaitan dengan tindakan beliau menawarkan 5 juta ringgit kononnya untuk menawarkan membunuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu telah pun disahkan oleh polis Diraja Malaysia dan telah mengesahkan tangkapan tersebut. Selain daripada itu, telah juga dinyatakan bahawa lelaki itu cuba untuk mengugut Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, namun hari ini kita juga digemparkan sekali lagi dengan satu lagi isu yang memang agak kurang ajar dan biadab juga, apabila satu laporan polis dibuat terhadap Cikgu Bad yang mana berkaitan dengan Anwar Ibrahim disebut sebagai Dajjal. Apa cerita? Ikuti terus ulasan kali ini. Angkatan Muda PKR Selangor telah membuat laporan polis terhadap Ketua Penerangan Bersatu Negeri 9 Badrul Hisham Syaharin ekoran tindakan Badrul yang menggelar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Dajjal. Kumpulan AMK PKR Selangor diketuai oleh Timbalan Skuad dan Mobilisasi AMK Selangor Firdaus Abdul Samad. Saya percaya bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh individu tersebut mampu mendatangkan mudarat awam di samping mempunyai elemen jenayah yang bersifat menghina dan fitnah serta mampu mendatangkan kebencian atau penghinaan bagi membangkit rasa tidak setia terhadap kerajaan, terutamanya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata mereka. Kenyataan individu tersebut juga boleh menimbulkan suasana tidak harmoni, perpecahan serta perasaan permusuhan, saling membenci yang jelas berniat jahat dan mampu menggugat keharmonian dan perpaduan rakyat. Sehubungan dengan itu, pohon siasatan dan tindakan undang-undang secara tegas dibuat ke atas Badrul, katanya. Tindakan Firdaus ini adalah selaras dengan seruan Ketua AMK Adam Adli yang menyeru sayap yang diketuainya itu membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad. Dalam sesi ceramah Perdana PRK Kemaman yang bernama Ceramah Teguh Pertahan PRK Kemaman pada 26 November di markas UDM Dadong, Kampung Tebak Batu 16, Badrul menggambarkan Anwar sebagai Dajjal yang menjanjikan pelbagai perkara demi mengukuhkan sokongan. Cikgu Bad menggelar Anwar sebagai Dajjal ekoran kegagalan Perikatan Nasional memperoleh peruntukan kawasan Parlimen. Anwar mahukan blok pembangkang tersebut berunding dengan blok kerajaan yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri II, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof. Yang kita hairan ialah mengapa kepimpinan Perikatan Nasional sehingga kini masih degil dan kelihatan angkuh
untuk datang berjumpa dengan Anwar Ibrahim bagi membuat rundingan berkaitan dengan peruntukan tersebut. Bahkan Anwar Ibrahim telah pun mengatakan kemarin bahawa beliau kata waktu mereka menjadi waktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka tahu bagaimana cara untuk berunding MOU mendapatkan peruntukan. Kerana pada waktu itu, kata Anwar Ibrahim, mereka lah kerajaan dan Anwar sedia berunding dengan mereka berkaitan perkara tersebut. Kenapa sekarang apabila Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri kerajaan sekarang ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan Madani, tiba-tiba pula Perikatan Nasional seakan-akan tidak tahu langkah untuk berunding dengan Anwar? Bukankah itu satu perbuatan yang angkuh dan juga sombong? Saudara-saudara sekalian, berbalik semula kepada isu kali ini, yaitu apabila Cikgu Ban menggelar atau mengatakan Anwar Ibrahim sebagai Dajjal, yang mana ini telah membuatkan ahli AMK Selangor telah membuat satu laporan polis terhadap Cikgu Ban. Apa pendapat kamu semua tentang isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.